pun dibayar. Yang inilah hutang PTPTN kepada institusi kewangan dan juga KWSP. Jadi sebab itu yang Perdana Menteri kata tanggungan hutang PTPTN 43 bilion itu satu pembohongan, itu tak betul. Dan dia dah tarik balik pun dalam parlimen. Dia mengakui yang 43 bilion itu angka yang tak betul. Jadi sekarang tahun 2013, 2 bulan lagi insya-Allah kita ambil alih Putrajaya. Jadi kita kena tahu betul-betul 2 bulan lagi berapa hutang yang kita nak bayar, nak tanggung ya. Kalau saya ambil daripada 2011 banding dengan berapa yang dah dikutip dan banding juga dengan berapa penjualan yang dibayar dan dikutip sampai 2012, anggaran saya ialah 25.9 bilion jumlah hutang PTPTN yang perlu kita tanggung apabila kita memperkenalkan pendidikan percaya. Yang itu kita kena ingat. Hutang PTPTN 25.9 bilion. Kemudian seterusnya kita tanya, itu baru PTPTN. Ada lagi komponen-komponen pendidikan percuma seperti yang saya sebut tadi. Yuran, beasiswa sara hidup, universiti dan lain-lain. Jadi berapa kos keseluruhannya untuk kita melaksanakan pendidikan percuma yang lawan kita kata ni akan membengkakkan negara sangat. Saya senaraikan 5 kos yang kita perlu tumpukan. Satu, kos tambahan untuk membatalkan yuran di IPTA sedia ada. Sekarang ini setiap tahun kerajaan memperuntukkan 7 bilion ringgit sebagai grant untuk menampung keseluruhan perbelanjaan di IPTA, 22 IPTA. 7 bilion ringgit ini mengikut kenyataan kerajaan dan statistik mereka sendiri adalah untuk menampung 90% daripada kos pengurusan dan juga kos pengajian di universiti. Kalau 7 bilion 90%, maknanya untuk kita bagi percuma. Bukan setakat tanggung 90%, tanggung 100%, kita hanya perlu tambah 800 juta setahun. Tak banyak, 800 juta saja. Dengan hanya 800 juta tambahan, maknanya yuran tak payah bayar langsung, kita hapuskan terus yuran di universiti-universiti di seluruh Malaysia. IPTA. Itu yang pertama. Yang kedua, kita janji untuk bagi beasiswa sara hidup RM5,000 setahun kepada pelajar yang layak di IPTA dan IPTS. Sudah tentu kita perlukan data yang lebih tepat untuk tentukan pelajar yang lebih layak ni macam mana. Kalau bapak dia ada private jet, gaji dia 17 juta tiap-tiap tahun sebab dia tokai air kat Selangor, takkan dia nak dapat pendidikan percuma RM5,000 kot. Yang itu tak payahlah. Jadi kita perlukan data ini untuk kita tentukan kriteria dia. Tetapi anggaran kita lah. Kalau tengok sekarang, yang berada di IPTA lebih kurang 300,000 lebih. Yang berada di IPTS lebih kurang 400,000. Jadi seluruh pelajar ni, 400,000 tu termasuk pelajar asing juga tu. Katakanlah rakyat Malaysia yang ada di Universiti IPTA, IPTS adalah lebih kurang 650,000. Kita ambil lebih kurang 60-70% lah kita kata layak untuk dapat beasiswa. RM5,000 setahun. Jadi kita letak 500,000 orang tiap-tiap tahun, kita kena bagi beasiswa RM5,000 setahun. Kos dia sebenarnya baru 2.5 bilion saudara-saudara adik-adik. Tak banyak. Sebab kalau banding 2.5 bilion, tahukah saudara-saudari pampasan yang diberikan kepada toke-toke tol di Malaysia ini yang ada 4-5 buah syarikat itu, tiap-tiap tahun kita bagi 6 bilion. Toke tol, Tol Plus, LDP, yang kerajaan ambil duit rakyat bayar free dekat dia sebagai pampasan sebab tak boleh naikkan tol. Sepatutnya tol lagi tinggi, tapi kerajaan takut rakyat marah, jadi ambil duit bayar 6 bilion. 6 bilion bayar kepada 4-5 orang toket tol berbanding dengan 2.5 bilion untuk 500,000 orang tiap-tiap tahun. Tak banyak. Memang mampu kita buat. Kemudian kos untuk menghapuskan PTPTN. Tadi saya sebut kosnya 25.9 bilion. Bila kita hapus dan tanggung PTPTN ini, bukan kita bayar sekaligus. Yang bayar cash ni hanya Rosmah Mansur. Dia beli cincin cash satu sekali bayar. Orang miskin macam kita bayar ansur-ansur. Beli kereta bayar ansur, beli rumah bayar ansur. Jadi kalau kita nak hapuskan hutang 25.9 bilion, kita bukan bayar sekaligus. Kita bayar dalam tempoh 15 tahun.
Kalau kita bayar 15 tahun, dengan kita kena bayar faedah dan lain-lain, anggaran kita hanya 2 bilion tiap-tiap tahun kita kena bayar. 2 bilion itu sudah cukup untuk kita langsaikan hutang anak-anak kita supaya dia tak terikat dengan hutang. Kemudian kos untuk menyediakan tabung pendidikan baru untuk pelajar swasta yang dia nak buat pinjaman untuk cara hidup dan lain-lain, kita anggap 200 juta setahun. Dan kos pembinaan universiti setiap 10 universiti dalam 10 tahun itu kita anggarkan 1 bilion tiap-tiap tahun. Kalau saya campur semua ini, lebih kurang 6.5 bilion tambahan setiap tahun. Jadi sebab itu, ini saya dah sebut 25.9 tak susah, kita tak bayar sekaligus. Banyak cara kita boleh buat, termasuklah dipanggil refinance. Kita issue balik bonds, we raise, and then kita bayar, we match. You can match payment, berapa yang nak kena bayar kepada EPF dan berapa yang kita nak kena refinance balik, dan kita bayar dalam tempoh yang panjang, tak ada masalah. Tetapi saya nak sebut, kalau 6.5 bilion, 5 minit lagi betul Kalau 6.5 bilion tambahan yang kita kena sediakan tiap-tiap tahun, yang sampai pelajar-pelajar kena beritahu listen. Berapa? 7 kali. Yang itu tu 6.5 bilion ini kita kena banding dengan berapa pendapatan yang kita dapat tiap-tiap tahun. Yang saya orang Petronas dulu. Saya kerja Petronas dan saya tahu berapa banyak duit Petronas yang diberikan kepada kerajaan. Diberi kepada kerajaan, bukan suruh kerajaan rembat duit Petronas. Bagi kepada kerajaan supaya kerajaan boleh laburkan balik kepada rakyat dalam bentuk yang terbaik. Kalau tengok duit Petronas antara tahun 2006 hingga 2009, itu tak campur 2010, 11, 12. Kerajaan yang ada sekarang ini, yang tinggal 2 bulan je lagi ni, ambil 236 bilion dalam tempoh 3 tahun. 236 bilion. Sedangkan kita hanya perlukan 6.5 bilion tiap-tiap tahun. Lepas tu bandingkan pula, sejak daripada 1974 Petronas ditubuhkan, Petronas membayar kerajaan 431 bilion. Maknanya kebelakangan ini, dalam tempoh 3-4 tahun yang lepas ini, kerajaan Malaysia ambil duit Petronas ni lebih daripada puluh tahun sejak penubuhan Petronas lagi. Sebab itu saya orang Petronas, saya bimbang. Daripada kita bagi duit kepada kepada kerajaan untuk dia berjoli, saya lebih rela ambil duit itu laburkan kepada anak-anak Malaysia yang layak supaya mereka boleh dapat pendidikan percuma. Buat apa kita ambil duit bagi dekat dia, tak tahu jadi apa. Lebih baik kita ambil duit itu bagi kepada setiap orang, kerana yang kita laburkan kepada adik-adik ini insya-Allah berkat. Ramai orang yang dalam kerajaan ini dia tak tahu konsep berkat. Berkat kalau kita labur untuk benda yang baik, untuk kebajikan, dan yang paling penting untuk ilmu anak-anak kita, benda itu berkat. Jadi saya yakin ambil duit 6.5 bilion sikit saja itu, dia akan ada faedah yang jauh lebih besar. Tapi kalau ada orang tak percaya juga, nak kita tunjuk nombor. Kalau dia tak percaya konsep macam itu, tengok angka. Dulu kalau kita bandingkan di antara sumbangan, ini saya tunjukkan sumbangan daripada hasil negara, daripada petroleum dengan gas saja ni. Cuba saudara-saudari tengok daripada tahun 2000, dulu tahun 2000, lebih kurang 13 tahun yang lepas, sumbangan daripada hasil minyak ni yang kerajaan ambil daripada Petronas ni dengan syarikat-syarikat minyak lain hanyalah 16 bilion tiap-tiap tahun. Banding dengan tahun 2010, dia dah jadi 60 bilion. Kemudian kita bandingkan berapa hasil daripada minyak dengan berapa perbelanjaan menguruskan pendidikan dan latihan, termasuklah pendidikan tinggi. Kalau dulu tahun 2000, belanjawan untuk pendidikan 13 bilion berbanding dengan hasil minyak 16 bilion, nisbah dia, nisbah belanja pendidikan dengan hasil minyak ni 81%. Tetapi saban tahun, apabila kerajaan makin lama makin banyak ambil duit Petronas,
Tetapi wang itu tidak disalurkan untuk pendidikan. Sebab itu saudara-saudara tengok nisbah belanja pendidikan dengan wang yang diambil daripada hasil negara ini makin menurun. Daripada 81% jadi 52% tahun 2006 sampai 54% 2008 dan lain-lain. Maknanya walaupun hasil minyak kita dibelanjakan berlipat kali ganda tiap-tiap tahun, malangnya ia tidak dibelanjakan dalam pelaburan pendidikan. Yang ini yang kita nak baik. Jadi akhir sekali, slide yang terakhir, saya yakin saudara-saudari, kalau angka 6.5 bilion itu angkanya cukup rendah berbanding dengan segala perbelanjaan dan pembaziran yang berlaku. Sebab itu saya langsung tidak ragu-ragu apabila Pakatan Rakyat menang di Putrajaya, kita mahu jadi negara contoh yang diikuti seluruh negara lain yang berjaya melabur dengan rakyat dengan memberikan pendidikan percuma kerana dia tak mahal pun, kita mampu buat. Kita hanya perlu labur 2 bilion setahun untuk bayar balik 25.9 bilion hutang PTPTN tadi. 15 tahun beres, selesai. Kemudian peruntukan tambahan 4.5 bilion tadi kita boleh buat daripada kita ambil hasil baru bila kita kembangkan ekonomi, dan yang lebih penting dengan kita mengelakkan pembaziran dan menghapuskan rasuah. Kalau kita tak bayar 6 bilion kepada toke-toke tol, dapatlah duit untuk kita, pastikan bayar pendidikan percuma. Kalau contohnya kita tak bagi 250 juta ringgit untuk pelihara lembu dalam pondok, bolehlah kita buat satu universiti, tak ada masalah. Jadi apabila kita hentikan semua rasuah ini, kita pastikan perbelanjaan itu berhemat. Saya yakin dan percaya seperti mana kerajaan Selangor dah buktikan macam mana kita berjaya takbir dengan menjimatkan wang, kita juga boleh buat di Kerajaan Persekutuan nanti, dan angka 4.5 bilion itu adalah lebih daripada kita mampu untuk kita laksanakan. Tetapi yang lebih penting akhir sekali, saya minta adik-adiklah terutamanya yang ada, supaya kita faham bahawa pendidikan percuma ini adalah mengenai keadilan. Kita nak pastikan bahawa masyarakat kita berlaku adil kepada semua, supaya yang pandai itu, walaupun kamu datang daripada keluarga yang paling miskin, dari tempat yang paling desa, tetapi oleh kerana kamu pintar dan rajin dan akhlaknya baik, kamu wajar diberikan sepenuh bantuan oleh kerajaan sampai ke peringkat yang tertinggi, supaya kamu bila besar nanti boleh jadi rakyat yang berguna, yang tak makan rasuah, yang betul-betul intelek, yang akan menyumbang kepada negara kita. Kalau ini boleh dilaksanakan oleh Pakatan Rakyat, maka saya jamin insya-Allah negara kita akan berada dalam keadaan yang baik, kerana generasi akan datang yang mewarisinya adalah generasi yang baik, yang tak kenal rasuah, yang tahu berbudi bahasa dengan rakyat yang membiayai pendidikan dia selama ini. Jadi saya berhenti di situ. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua dan sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merekamkan